Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah memberikan kita peluang untuk berada di dalam rumahnya dan memilih kita untuk menjadi duyufnya, yakni tetamu Allah. Dan tidak semua orang yang Allah pilih menjadi duyufnya, dan tidak semua yang Allah pilih menjadi tetamu Allah, kerana sesuatu perkara kebaikan dan meninggalkan kejahatan itu adalah daripada bi'aunihi, bitaufiqihi, dengan pertolongannya dan taufiknya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita bermunajah kepada Allah, Allah mengistiqamahkan kebaikan-kebaikan itu kepada kita ila akhiril hayat, sehingga akhir hayat, supaya tidak dibolak-balikkan hati-hati kita semua ini daripada kebaikan dan agama Allah, seperti yang didoakan, yang diamalkan doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati hamba, yakni yang memegang hati kita adalah Allah. Bermakna Allah Subhanahu wa ta'ala memegang kita. Allah ini mentadbir kita, Allah inilah yang mentadbir kita, Allah inilah yang memerintah kita. Kita tidak ada daya dan upaya, melainkan dengan kekuatan dan pertolongan daripada Allah. Sekalian yang dirahmati Allah, malam ni kita sambung kitab Hikam, kitab Jawi, muka surat 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 daripada atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, apabila dibukakan bagimu, iza fatahalaka, yakni yang dibukakan itu mata hatimu, yang dibuka oleh Allah ini mata hatimu. Apabila mata hati ini dibutakan oleh Allah, maka seseorang itu tidak akan nampak kebaikan. Apabila mata hatinya itu dibutakan oleh Allah, ia tidak akan dapat melihat hakikat sesuatu. Dia tidak akan dapat merasakan hakikat sesuatu. Dia tak akan dapat menemukan hakikat sesuatu. Mata yang zahir ini melihat sesuatu, tetapi mata hati itu melihat akan hakikat sesuatu. Apabila seseorang itu dibukakan mata hati oleh Allah Ta'ala,
Ya, Allah Subhanahu wa taala buka mata hati kita itu untuk apa? Untuk memandang apa? Yaitu wajahatu minat ta'aruf, mengenal, ya, supaya kita dapat mengenal. Allah buka jalan kepada kita, jalan mengenal segala asma-Nya, nama-nama Allah, ya, mengenal akan Allah melalui asma-Nya. Dengan kita membaca asma Allah, mengetahui asma Allah, lalu kita mengenal akan zat Allah. Kita pun tengok asma Allah, kita pun mengkaji asma Allah, lalu hati kita semakin mengenal Allah. Bila seseorang yang hatinya semakin mengenal Allah, pada ketika itu datang kerinduan, pada ketika itu datang kebahagiaan, pada ketika itu datang keseronokan. Bila perkara-perkara ini datang, ketika itu kehendak bersamaan. Jadi kalau kita letakkan perkataan adanya idrak nak bersama ni, ma'ahu ni tadi, apa kerjanya? Iaitu ta'abbud, sentiasa hendak meletakkan ubudiyah kepada Allah, ya, sentiasa rasa nak berubudiyah, sentiasa hendak takarrub. Bila kita dah mula kenal, ya, bila kita dah mula kenal, datanglah sayang, datanglah kasih, datanglah syaugun. Ketika itu kita nak mula nak bersama Allah. Cara mana kita nak bersama Allah? Iaitu jalan kita takarrub, ubudiyah, ya, sama ada dengan, ya, qaul, dengan perkataan, sama ada dengan fi'lun, dengan perbuatan, sama ada dengan qalbun. Qalbunnya itu nak bersama Allah, takarrub, fi'lunnya nak bersama Allah, menunjukkan, ya, tindakan bersama Allah, qaulunnya, perkataannya. Ketika itu dia mula meninggalkan kejahatan. Saat itulah dia mula tinggalkan jahat. Sebab orang yang apabila dia bersama Allah, ketika itu tidak ada ruang dia nak berbuat jahat. Tak ada ruang. Sebab Allah tidak pernah mendidik kita untuk berbuat kejahatan. Allah mendidik kita berbuat kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Jadi kenapa kita masih berbuat kejahatan? Sebab kita keluar masuk. Ini jawapannya. Sebab seseorang yang ketika ia sedang berbuat jahat, ketika itu kata ulama, dia sedang lupa kepada Allah. Apabila dia sedang lupa kepada Allah, ketika itu dia bersama yang lain daripada Allah. Yang ni yang kita takut. Sebab itu tak boleh ghaflah, tak boleh lalai. Bila lalai saja kita ingat balik. Ini dikatakan rujuk. Rujuk ini kembali. Rujuk dengan Allah, selalu kembali kepada Allah. Bila kita lalai saja kita rujuk balik. Kita lalai kata kita rujuk balik. Kita lalai saja kita rujuk balik. Selalu kembali kepada Allah. Maka ini kaedah dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cakap Melayu lah. Daripada Allah dia datang, kepada Allah dia kembali. Dia sedar yang ni. Ketika itu baru dia faham hauqalah.
Kalimat hauqalah ni, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Aku tak ada daya dan upaya berbuat baik dan meninggalkan kejahatan melainkan dengan pertolongan Allah. Yang ni sifat hamba masuk ni. Sifat hamba mula masuk. Bila sifat hamba dah zahir, ketika itu datang tanda hamba ni tadi. Apa tanda hamba? Ayat yang selalu saya baca tiap-tiap kuliah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ini dia. Apa dia? Munajat. Kenapa kita hamba ini perlu munajat? Sebab sifat bagi hamba itu lemah. Yang kuat adalah Allah. Yang kuat dia. Kita sihat, tapi sihat kita tak boleh buat ibadat sebab Allah tidak bagi kekuatan. Kita ada ilmu kita ni tadi tak boleh meninggalkan kejahatan sebab Allah tidak bagi kekuatan. Bukan kita tak tahu hasad tu haram, bukan kita tidak tahu mengumpat itu haram. Kenapa kita masih berbuat demikian? Sebab tidak datang pertolongan Allah. Ini kata la haula wala. Jadi Allah ajar kita, kamu jadi hamba terus. Kamu nak buat baik, kamu kena minta tolong aku. Kamu nak tinggalkan jahat, kamu kena minta tolong aku. Kenapa kena minta tolong Allah? Sebab kamu hamba. Allah itu Tuhan. Jadi kalau tak lepas sentiasa berada dalam golongan hamba, pada ketika itu fi rahmatillah, dalam rahmat Allah. Kadang-kadang kita jadi tuan. Masa bila jadi tuan? Kadang-kadang ilmu ini buat kita jadi tuan. Kita ada ilmu membuatkan kita rasa kita tuan. Kita tahu semua. Kadang-kadang harta yang ada pada kita buat kita jadi tuan, terlupa jadi hamba. Kita keluar daripada zon hamba itu. Kadang-kala sehat, kita mula jadi tuan. Sebab itu kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu akan kembali kepada Allah dalam dua keadaan. Satu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan ia sakit. Dia sakit, dia datang balik jumpa Allah. Yang kedua, kata Nabi SAW, dalam keadaan dia susah, dia mula datang jumpa Allah. Bila dia susah, dia datang jumpa Allah. Ketika itu baru dia sedar yang dia itu hamba Allah. Bila dia sakit, baru dia sedar yang dia hamba Allah. Bila dia susah, ketika itu baru dia sedar dia itu hamba Allah. Ketika dia sihat, dia tidak sedar. Tak sedar ni nama dia apa tuan-tuan? Ghaflah. Ghaflah ini cakap Arab. Cakap Melayu dia, iaitu lalai. Dilalaikan dengan sihat. Lalu dia gunakan sihat itu la'ibun wa lahwun. Dia main. Lahwun ini buat perkara yang sia-sia. La'ibun, dia main saja. Dia main saja. Dia main. Ada? Dia main. Sebab apa? Sebab dunia ini memang tempat main. La'ibun wa lahwun. Lalu ghaflah ini, kenapa aku ghaflah? Sebab aku la'ibun wa lahwun. Orang cakap apa? Banyak main. Banyak main. Kita main apa? Oh, macam-macam. Main dengan manusia, main dengan itu, main dengan ini, sehingga kita lupa Allah. Ya. Ini kata ghaflah, lalai. Lalai ni mesti ada yang melalaikan. Ya. Dan sifatnya, kita mengenal sifat Allah.
Itu yang selalu saya cakap, jika semua perkara kita kena minta, nescaya banyak perkara yang kita tidak dapat pada hari ini. Tak ada siapa minta hidup hari ini, sebab dia rasa dia akan hidup. Kalau semua perkara kita nak kena minta, nescaya banyak perkara yang kita tak dapat. Tapi sebab sifat Allah yang Maha Rahman Ar-Rahim, mana ada orang minta dia hidup? Ya Allah, besok hidupkan aku ya Allah, supaya aku boleh buat baik lagi kepada Engkau ya Arhamar Rahimin. Orang tak minta, sebab dia yakin dia hidup. Yang orang minta apa? Ya Allah, luaskan rezeki aku, ya Allah, ya Allah. Benda dah siap dia minta. Rezeki ni tak minta pun tetap bukan minta barakah. Ya Allah, barakahkan rezeki aku, supaya rezeki yang Engkau bagi ni tadi rezeki yang halal, rezeki yang baik. Ya. Jika manalah semua perkara perlu kita minta, dan tidak ada Rahman dan Rahim Allah, nescaya banyak perkara yang Allah tak bagi pada hari ini. Inilah hebatnya sifat Rahman dan Rahim Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hebatnya. Tapi kita tak nampak. Kenapa kita tak nampak? Sebab ni tadi, tak dibukakan oleh Allah. Itu orang soleh tuan-tuan, air mata dia banyak jatuh. Sebab dia nampak ni. Dia nampak ni. Kita tengok guru kita, tuan-tuan, salah seorang guru saya, tuan-tuan almarhum, mata dia tak pernah lepas lagi ada air mata, tuan-tuan. Sampai saya dengki dengan saya tanya dia. Saya kata, Ustaz, kenapa mata Ustaz tak berhenti keluar menitisnya air mata? Dia jawab satu. Mula-mula dia mengelak, tuan-tuan. Dia kata, saya sakit mata. Dia kata, takkan puluh tahun sakit mata tak baik-baik, tuan-tuan. Dia cakap apa, tuan-tuan? Akhirnya, aku belum lagi bersyukur dengan Allah. Aku rasa aku belum bersyukur lagi dengan Allah. Yang tu aku tak boleh lagi tahan air mataku daripada menitis kerana kasih sayang Allah terlalu banyak atas kita, dia kata. Itu kita tengok orang soleh. Orang soleh semua macam tu, tuan-tuan. Jadi kita tengok kenapa mereka ini, rupanya mereka ini telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mata hati mereka ini dapat memandang, bukan sekadar memandang tapi merasa. Kan selalu kita orang Melayu cakap apa? Dari mata turun ke tapi kalau dah hati pandang, kalau dari hati turun kat mana, tuan-tuan? Dari mata turun ke hati. Dari hati dah berhenti pula. Dari hati tak tahu, Ustaz. Jadi bila dari hati ini diturun kepada zauki. Rasa itu duduk mana, tuan-tuan? Rasa kasih di sini, memandang kepada yang kita kasih, lalu rasa kasih sini. Jadi zaukinya pada hati nurani, hati rohani. Sebab itu ulama sebut apa? Man lam yazuk lam yadri. Siapa yang tidak rasa, dia tak tahu. Ni dia. Jadi nampak sifat Allah, tengok sifat Allah, nampak kita Masya Allah, kemudian dizaukikan oleh Allah, diberikan rasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
hebatnya sifat Rahman, hebatnya sifat Rahim, hebatnya sifat ini, hebatnya sifat ini, lalu akan keluar zikir di sini apa dia? Itu ayat yang selalu saya baca. Kita akan bawa satu pengakuan kepada Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Nampak semua baik Allah. Ketika itu lalu kita pun berkata kepada Allah, Tuhan kami tak ada buruk, tak ada yang tak baik, semua baik. Ya Allah, semua yang kau tentukan kepada aku tak ada yang tak baik. Jadi istilahnya tidak ada tidak baik. Walaupun rupa-rupa yang tidak baik, tapi hakikatnya tetap baik. Sebab kerana ia datang daripada yang maha baik. Jadi tak ada apa. Apa? Sebab kita tak tahu. Mak kita larang kita. Kita ingat mak kita marah kita. Rupa mak kita sayang kita. Mak kita pukul kita. Kita ingat mak kita tak suka kita. Rupa mak kita sayang kita. Nampak tuan-tuan? Baik. Tapi benda ini kita tak dapat nak rasa kerana Allah tidak bukakan pintu hati kita. Dan kita pula tak ada rasa apa-apa. Baik, saya bagi lagi satu contoh. Kita pun kumpul ramai-ramai adik-beradik. Mak kita masak masakan kegemaran satu keluarga. Anak sulung dia cedok, dia panggil apa semua. Sampai dekat kita, mak kita tak bagi. Agak-agak kita rasa hati tak tuan-tuan? Adik-beradik lain, semua mak kita bagi. Tapi kita seorang saja yang tak dapat. Kita rasa hati tak? Kita akan berasa hati. Lalu kita akan pergi tanya mak kita. Mak marah saya ke? Kenapa semua kakak mak bagi, adik mak bagi, abang mak bagi, kenapa saya mak tak bagi? Betul tak tuan-tuan? Baik. Kita ada ngadu dengan Allah tak? Jadi sekarang salah siapa? Ya Allah, kenapa aku tak rasa seronok dalam solat? Ya Allah, kenapa ketika aku sebut nama Engkau ya Allah, aku rasa tak rasa apa-apa ya Allah? Ya Allah, ketika aku qiyamul lail, ketika aku kosong ya Allah, ya Allah. Masalahnya kita tak tanya. Nampak tak? Kita tak nak tanya. Sebab yang ada semua kurnia itu adalah Allah. Lalu Allah memberikan kita taufik dan hidayah, ditunjukkan jalan. Kan ini yang Allah ajar kita. Ihdinas siratal mustaqim. Kau tunjukkanlah aku ya Allah. Kau tunjukkanlah aku ya Allah. Tapi cuma semayang jadi semayang. Kita cuma semayang jadi semayang. Maka semayang ini tidak memberi apa-apa kesan pada orang semayang. Jadi semayang cuma lepas daripada wajib. Bila lepas yang wajib, makalah tidak dapat imbalan daripada solat. Mana dia? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini tak dapat. Ada semayang. Dan pada yang menegahkan kehendakmu,
dan dikenalkan pada kudrahnya. Dibuka pintu hati kita, ketika itu kita diselamatkan oleh Allah daripada idrak kita ini, kehendak kita. Apa dia? Nafsu. Jadi bila kita buat tidak dengan nafsu kita, sebab apa? Sebab nafsu kita ni bukan nafsu baik. Innan nafsal ammaratu bisu'i. Nafsu kita nafsu jahat. Kenapa nafsu kita nafsu jahat? Sebab masih lagi memandang akan diri. Aku tahu, aku boleh, aku ada ilmu, aku ada duit, aku sihat, aku hebat, aku ini. Nampak tak? Kita kalau orang tak puji kita, kita marah. Cuba orang maki kita, betul? Nak marah apa tuan-tuan? Besok satu hari orang pijak kita. Ya ke ustaz orang pijak saya? Tunggu masuk dalam liang. Siapa pijak kita? Anak kita pijak kita. Kasih padat lagi dia kata. Kasih padat tanah lagi. Dia pijak kita tuan-tuan. Dia akan pijak kita. Kita ni apa ada tuan-tuan? Tak ada apa. Tak ada apa langsung. Satu hari orang akan pijak kita. Inilah hakikat kita. Hinanya kita pada sisi manusia. Hina kita Allah Rabbi. Kita ingat harta kita banyak, sayang. Satu hari orang rampas harta kita. Siapa rampas harta kita? Ni sekarang tengah hidup, tiba-tiba anak kita curi barang kita. Marah tak tuan? Marah kita. Marah. Sampai tak satu masa dia akan ambil barang kita. Kita tengok, dia rampas rumah kita, dia rampas tanah kita, dia rampas duit kita, dia rampas semuanya. Kita boleh buat apa? Kita boleh buat apa? Kita tak boleh buat apa. Kita tak boleh buat apa. Masa kita hidup kita sayang sangat. Akhirnya orang lain akan rampas semua daripada kita. Ketika itu dikenalkan pada kudrahnya, kuasa Allah. Nampak kuasa Allah. Hebat Allah. Kau hebat ya Arhamar Rahimin. Kau hebat ya Arhamar Rahim. Aku tak hebat. Yang hebat engkau ya Allah. Kau cuma bagi pinjam. Ketika orang mengatakan kita hebat, ketika itu kita nampak yang maha hebat. Ya Allah, terima kasih. Kau letakkan sifat keelokanmu kepadaku ya Arhamar Rahimin. Orang kata kita alim, walhal hakikatnya kita bodoh. Terima kasih ya Allah, kerana engkau telah memperelokkan akan hamba-Mu yang tidak elok ini. Itu. Dan qaharnya akan dikau. Allah kenalkan qaharnya. Kita boleh lawan Allah tuan-tuan? Tak boleh. Kita tak boleh lawan Allah. Siapa boleh lawan Allah? Tak boleh. Saya duit banyak ustaz. Allah hantar satu makhluk, boleh lawan? Malaikatul maut. Saya ada kuasa ustaz. Allah hantar malaikatul maut. Siapa boleh lawan? Saya alim ustaz. Allah hantar malaikatul maut. Tak ada siapa boleh lawan. Yang kita takut ketika Allah hantar, Allah tidak beritahu kita. Allah tak beritahu kita tuan-tuan. Ketika Allah nak hantar malaikatul maut. Orang kalau nak jumpa kita, kita buat appointment. Tahu tak? Boleh tak saya jumpa? InsyaAllah boleh. Tak ada appointment tuan-tuan.
Dia akan datang terus. Yang kita takut, tengah kita lalai dia datang. Tengah kita lalai dia datang. Tengah kita ghaflah, kita main, dia datang. Nampak? Yang ni kita takut. Sebab itu kena minta, ya Allah, jika malaikat kau datang, biarlah dia datang kepada aku ketika aku sedang sujud dengan kau, sedang buat taat dengan kau, sedang sebut nama kau, ya Allah. Kena minta. Kita tak nak minta. Kita tak nak minta sebab kita rasa kita okey. Kita rasa kita orang hebat. Kita rasa kita orang hebat. Na'udzubillah min zalik. Maka tiada mengapa sertanya itu. Dan jika sedikit ilmu sekalipun. Sebab benda itu dalam anugerah Allah. Orang yang bila Allah sayang, walaupun ilmunya sedikit, tetapi dalam kurnia Allah, Allahu ya arhamar rahim. Tuan-tuan, kalau Allah nak pilih kita, perlu kita jadi orang alim? Tak perlu. Lepas itu saya selalu cakap, kita mengaji ni kenapa? Lepas itu saya selalu tanya dengan diri saya, tuan-tuan, saya mengajar ni kenapa? Saya, tuan-tuan, mengaji ni kenapa? Sekadar haluan telinga? Jadi berapa tahun dah kita mengkaji? Kita dah kaji berapa tahun? Apa faedah kita kaji? Tentu orang yang mengkaji sesuatu ada natijah. Ada natijah. Ya, sebab itu kata ulama, kata Ibn Athaillah, buah ilmu amal, buah amal rasa. Ya. Buah amal itu rasa. Ada kena rasa, tuan-tuan. Rasa sendiri. Nak rasa mujahadah. Mujahadah. Kena mujahadah, tuan-tuan. Ya. Mujahadah. Kerana wujud ilmu itu daripada tiada ikhtiar daripadamu. Kita ada ilmu. Walaupun orang yang mengaji ni tadi asbab ikhtiari, tapi bukannya mengaji ini boleh ada ilmu. Yang memberi ilmu adalah Allah. Kadang-kala Allah bagi ilmu, tapi Allah tak bagi faham. Kadang-kala Allah bagi ilmu, Allah bagi faham, tapi Allah tak bagi buat. Ilmu ada, faham ada, tapi buat tak ada. Jadi dia bagi ilmu, cuma dia bagi di sini pada qauli. Pada fi'li dia tak bagi. Bila pada fi'li dia tak bagi pada qalbi. Ada orang yang dia bagi ilmu, dia bagi faham, dia bagi qauli, dia bagi fi'li, dia bagi buat, tapi tak dia bagi qalbi. Apa dia? Dia tak bagi rasa. Jadi bila dia tak bagi rasa, ketika itu tidak zahir atas orang ini istiqamah. Kenapa orang boleh cari duit sampai mati? Sebab dia dah rasa duit. Nampak tak? Betul, orang boleh cari duit siang malam pagi, jauh pun orang boleh pergi. Sebab dia dah rasa duit tadi. Dia dah seronok dengan sesuatu perkara, dia dah tak kira dah, tuan-tuan. Dia dah tak kira dah. Sebab dia dah seronok dengan suatu perkara. Sebab dia dah rasa, dia dah nampak. Kenapa kita tak boleh dengan Allah? Sebab kita tak rasa. Bila tak rasa, kita tidak boleh bermati-mati dengan Allah.
tapi kita boleh bermati-mati dengan selain Allah. Ada tuan-tuan? Orang cari duit boleh mati-mati, bermati-mati cari duit. Tahu tak? Kata bermati-mati cari duit. Hai tuan-tuan, orang pergi memancing di laut, padahal bukan tentu dapat ikan. Pasal apa dia boleh pergi, tuan-tuan? Kadang modal tak balik pun. Nampak? Kalau tengok jambatan Pulau Pinang penuh, tuan-tuan. Kan bawah tu orang mancing ikan. Pasal apa, tuan-tuan, orang boleh pergi? Rasa. Oh, Ustaz tak rasa, Ustaz. Kalau Ustaz rasa feel-nya, Allah, Ustaz mesti turun punya. Nampak? Tuan-tuan, pasal apa dengan joran kita boleh rasa? Pasal apa dengan Allah kita tak boleh rasa? Yang ni jadi tanda tanya. Yang ni jadi tanda tanya. Macam tu juga dengan benda lain. Kenapa tak dibagi rasa? Nampak? Ketika itulah, tuan-tuan, orang akan meninggalkan sesuatu yang bersangkut paut dengan Allah, sebab dia tak rasa kelazatan bersama Allah. Mudah ya, tuan-tuan. Kira-kira dia mudah. Dunia ni salah tak? Dunia ni salah tak? Tak salah. Dunia ni ibarat macam madu lebah. Kalau kita ambil pagi satu sudu, malam satu sudu, dia jadi apa, tuan-tuan? Ubat. Kalau kita ambil pagi satu botol, malam satu botol, dia jadi apa, tuan-tuan? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang salah madu atau yang salah yang minum madu? Dunia ni aku yang cipta, tapi ada peraturan. Fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Aku dah bagi batas-batas dia. Kalau nak falah, ketika itu ikut apa yang aku ajarkan. Macam makan madu, makan satu sudu pagi, makan satu sudu malam. Jangan satu botol pagi, satu botol malam. Madu hak makan satu botol, tualang pula tu. Pi. Jadi bukan madu yang salah. Pasal apa dia nak makan satu botol? Tamak. Dia tamak. Jadi sifat tamak nak kena buang. Yang tamak ni nak kena buang. Bila tidak ada tamak, ketika itu dia akan datang satu sifat apa? Qana'ah. Redha, ikut Allah Ta'ala. Main satu sudu lah, dia kata. Ada? Dan tiada sebab. Allah nak bagi kita tak payah sebab pun boleh. Allah nak pilih kita tak payah sebab pun boleh. Ini menunjukkan tentang hebatnya Allah, kuasanya Allah, tentang kehendaknya Allah. Ya ke orang kahwin boleh anak? Patut nak anak kena kahwin. Tapi tak semua orang kahwin boleh anak. Jadi kita nak salahkan siapa? Nak salahkan siapa? Bila seseorang ini tidak memandang kepada Allah, lalu dia akan tunjuk sebab ni tadi pasal hang.
Belah hang semua mandul. Belah aku adik-beradik 14 orang. Nampak? Tuan-tuan, isteri kepada Nabi Allah Ibrahim, siapa dia? Hak yang mengandung waktu umur yang banyak. Siapa dia, tuan-tuan? Hah? Siapa dia? Hah? Ni kalau buat rotan memang kena tibai. Siti Sarah. Tak logik akal. Siapa yang bagi anak? Dia. Siapa yang tahan? Dia. Ini pentingnya usul. Ini pentingnya sifat 20. Bila kita mengetahui tentang sifat iradah Allah Subhanahu wa ta'ala, pada ketika itu kita akan akur dengan Allah. Kita akan ikut Allah. Ya Allah, terima kasih. Datang sifat takut. Datang sifat takut. Dan hendaklah engkau syukur akan dia atas kurniakannya akan dikau. Bila Allah dah buka pintu hati kita, ketika itu wajib kita bersyukur dengan Allah. Entah. Kita mengaji lama dah. Tapi Allah tak bagi khasyah kat dalam hati kita. Mengaji lama dah, tapi kita tak boleh nak kenal dia. Mengaji lama dah, tapi Allah tak pimpin kita. Yang ni kita takut, tuan-tuan. Nah, itu yang saya pesan dengan kawan-kawan. Bila Allah kurniakan sesuatu perkara, kita semakin jauh dengan Allah. Benda yang kita pernah buat dulu lalu ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita takut. Kita ingat benda tu tak ada apa-apa. Kerana ma'rifatullah itu iaitu kesudahan yang dituntut. Inilah bila Allah kurniakan kepada kita kenal dengan Allah. Hebat, tuan-tuan, bila dapat anugerah ini. Tak ada anugerah yang paling tinggi, iaitu anugerah ma'rifah kepada Allah. Sekarang kita tak kenal. Kita tak kenal, tuan-tuan. Kita kenal dunia lagi daripada Allah. Sepatutnya kita kenal dunia. Kita kenal yang memiliki dunia daripada dunia ni dulu. Itu syekh kami selalu cakap, ilmu ni, kalau kita ni tak kenal kepada si pengkurnia ilmu, dia kata ilmu ni mubazir. Ilmu yang ada pada kau ni mubazir, kosong. Jadi kosong. Kita tak kenal. Ketika itulah kita merasakan ilmu itu milik kita. Yang tu kita jadi rasa alim, rasa bongkak, ya, rasa serba tahu. Yang tu kita tak nak tunduk dengan Allah. Allahu ya Arhamar Rahim. Kita bangun malam pasal apa? Nak kena tanya, tuan-tuan. Kita bangun malam pasal apa? Siapa bagi kita bangun malam? Kita pun pergi umrah 14 hari. Kita pergi Masjid Haram pasal apa? Kena tanya. Kena tanya. Kita di Madinah 3 hari. Kita pergi Madinah pasal apa? Kita pergi Masjidun Nabi pasal apa? Kena tanya. Sebab Allah itu tahu akan isi hati hamba dia. Aku tak mau orang yang syirikkan aku. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan
wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu yang saya pernah cakap dengan tuan-tuan. Hikmahnya disuruh kita zikir 3 zikir yang besar. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Pasal apa tak ada zikir lain? Pasal apa? Subhanallah ini maknanya kita ini menolak maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Yang Allah ini maha sempurna. Ulang 33 kali. Bagi padat, bagi padu betul dalam hati. Kau tak kurang ya Allah. Kau ni hebat ya Arhamar Rahimin. Bila dah dapat maqam tasbih itu, ketika itu baru duduk maqam tahmid. Bila tidak kurang, maha sempurna, maknanya semua dia elok. Maka tempat puji itu tentu puji yang elok, takkan puji yang tak elok. Baru datang maqam tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bila dah duduk maqam tahmid, barulah kita duduk maqam takbir. Merasakan kebesaran Allah. Ni mesra tuan-tuan. Bagi contoh lagi. Allah laisa kamitsli syai'un. Cuma nak bagi faham. Kita kalau nak menikah, kita cari orang perempuan hak buruk ke, hak elok? Saja tanya. Perangai jahat, tak reti masak. Macam mana Khairi? Tanya kat Khairi. Kau nak cari hak buruk, hak hitam belegam, hidung tak ada. Kau nak cari mana? Tentu cari yang elok, yang pandai masak. Kita kata apa? Perfect, betul ya? Aku nak hang perfect, hang boleh jaga aku. Hang ingat senang. Nak boleh kat hang 10,000 habis hang tahu? Sikit kah? Nampak? Bila kita dapat saja, puji sakan. Betul tak? Malam pertama, kutuk ke puji? Malam pertama, tanya ke Raub, tengok. Sampai kelar duk puji. Sampai kelar duk puji. Dia terbaik, dia terbaik. Nampak tak? Bila ada puji waktu itu, ada tak rasa kebersamaan? Rasa tak? Baru rasa. Pada Allah merasakan kebesaran. Kalau kita masa kita duk jumpa tu, kita kutuk saja, rasa apa? Mana ada rasa? Tak duduk makam tahmid, takkan duduk makam takbir. Makam takbir ni apa tuan-tuan? Inilah ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarahu. Masalahnya kita tak duduk makam tu, makam takbir. Pasal apa? Sebab tasbih tak lepas. Bila tasbih tak lepas, tak nampak benda elok. Bila tak nampak benda elok, tak boleh puji. Bila tak duduk tempat puji, ketika itu tak boleh duduk tempat takbir. Bila tak duduk tempat takbir, ujung dia apa tuan-tuan? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ujung dia apa? Ujung dia apa? Astaghfirullahalazim. Takkan yang ni mun tak lepas ni nak geram ni. Ujung dia pi apa dia? Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nampak tak? Datang mak tawakal. Ku tak ada daya dan upaya. Semua engkau ya Allah. Betul tak? Orang rumah kita pun ketika datang tahmid, datang takbir, kita serah tak semua kat orang rumah kita? Betul tak? Lagi kuat rasa sampai
Kita punya duit pun bagi kat dia. Betul tak? Hang peganglah semua. Bila abang nak, abang minta lah. Nampak tak? Orang pun kata apa? Queen control. Nampak tak? Pasal apa boleh jadi queen control? Bukan takut, sayang. Nak pergi mana? Habang dulu. Abang nak pergi makan dengan kawan, boleh tak? Nampak tak? Kita yang kontrol kita siapa? Sebab kita rasa kita bos, betul tak? Hang dengan duk banyak cerita, syurga bawa tapak kat kakiku. Betul tak? Betul tak? Syurga anak-anak bawah tapak kaki hang. Tapi hang kena ingat, syurga hang bawah tapak kakiku. Syurga kita bawah mana? Ha? Terlupa. Pusing-pusing lepas kat mana? Pusing-pusing lepas tak? Tak lepas. Syurga kita bawah tapak kaki mak kita. Jadi tasalsul juga. Ya, nak belagak awak. Nak belagak awak. Hang nak kunci kat hang? Tak. Hang bawa dah kunci. Hang nak belagak apa? Jangan nak belagak lah. Tapi kita rasa kita hebat, betul tak? Oh, itu dia. Baik. Itu syekh kami kata. Kita kalau mak kita sayang kita, ayah kita sayang kita, kita rasa seronok, betul tak? Anak mak, anak pak, betul tak? Tapi kata guru kami, anak yang paling hampir dengan ibu bapa dia adalah anak yang paling senang berbuat salah dengan dua ibu bapa dia. Sebab dia rasa dia anak mak, anak ayah, dia pun ambil saja, dia suka apa dia ambil. Dia tak ada mak dia kecil hati. Begitulah kata ulama, seorang murid yang paling hampir dengan guru dia adalah seorang murid yang paling banyak buat salah dengan guru dia. Betul, ada riwayat mengatakan Imam Syafi'i sendiri tidak mahu duduk di Madinah sebab dia takut berbuat salah dengan Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada. Allah Rabbi. Baik. Sikit lagi nak berhenti dah. Saya tengok tuan-tuan macam nak mati lah. Bawa pergi sebut Allah, sebut Rasul, tu dah. Tengok belanjawan 2020, okey lah. Dah duk bentang pun yang tu lah daripada dulu pun. Tak tengok pun tak apa lah, bukan jadi apa pun. Biar orang nak ambil tahu semua. Hampa pergi tengok buat apa? Ni iklan. Ni tak masuk kita ikam ni Ustaz. Hampa pergi tengok tak? Buat nak buat apa hampa tengok? Masyhur dah kaki kencing, hampa pergi tengok kencing lagi buat apa? Bodoh. Maaf cakap ni iklan. Orang yang rajin menipu, hampa pergi tengok, tipu dia. Jadi bodoh ke pandai? Nak cakap takut sebab tengok. Bodoh lah. Orang yang sering menipu, lalu kita pergi dengar tipu dia, bodoh lah. Dengarlah yang tak tipu. Tu dia. Ustaz cakap apa malam ni? Hampa nak marah, hampa marah lah. Jangan Allah marah sudah. Saja nak pergi betul kat hampa ni. Jangan buat benda tak betul. Kan? Jangan buat benda tak betul. Marah apa tuan-tuan?
Kita nak marah apa? Ustaz jangan cakap begitu Ustaz. Lagi Ustaz tak boleh ceramah. Kan? Saya kata yang bagi saya lagu ni Allah, bukan tuan-tuan. Bukan tuan-tuan. Ya? Yang ubah kita pun bukan tuan-tuan, dia. Yang ubah saya pun bukan tuan-tuan, dia. Bukan ilmu kita, dia. Kan? Nampak? Allahu Akbar. Nak takut apa? Tak payah takut lah. Jangan risau orang marah kita. Tapi cakap benda betul lah, jangan duk merapu merabang. Baik, sudah. Cerita tu tutup. Suka cerita tu, nampak? Hilang dengan tu. Nampak ni, teruk bawa cerita ke Allah, sebut nama Muhammad, sebut nama Allah, mula mata. Baik. Maka apabila dihadapkan seseorang hamba itu, wallahu alam. Berhenti takat tu ya. Berhenti dah, cukup dah. Dia dah kono kok lain dah, dia dah tak boleh pi. Dia dah lari ya, dia tak boleh pi. Nah, dia. Habis. Mana tanda suruh berhenti tu. Dia dah kono kok lain. Baik. Malam ni tuan-tuan, sekali lagi saya nak bagi doa supaya zikir betulkan hati kita. Dari semua benda ni tuan-tuan, bab hati ya. Kalau hati kita kotor tak guna pun. Kalau hati kita jahat pun tak guna pun. Punca dah hati kita. Sebab ni lah tempat pandangan Allah semua di sini. Lepas tu kata ulama, hati ni lah roh, hati ni lah akal, hati ni lah segala-gala ni. Ada ulama kata hati lain, roh lain, akal lain. Jadi kita perbaikkan benda ni. Semua orang kena perbaikkan benda ni. Sebab alam ini tuan-tuan, selalu saya cakap benda yang sama. Alam ni terlalu akhir. Tuan-tuan kalau tengok, Allah matikan orang-orang soleh ni terlalu banyak. Mati dalam keadaan yang baik, itu dan sebagainya. Saya baca 3 kali. Allahumma dawini bidawaika washfini bishifaika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma dawini bidawaika washfini bishifaika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma dawini bidawaika washfini bishifaika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma dawini bidawaika washfini bishifaika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma dawini bidawaika washfini bishifaika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma dawini bidawaika washfini bishifaika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, rawatlah hatiku dengan rawatanmu. Ya Allah, sembuhkanlah hatiku dengan kesembuhanmu. Dan kayakanlah aku ya Allah dengan kelebihanmu selain daripadamu ya Rahman Rahimin. Kita minta supaya Allah tak kayakan kita dengan kelebihan yang lain. Kita nak dikayakan oleh Allah dengan kelebihan-kelebihan yang datang daripada Allah, bersama Allah, bukan
jadi kita tambah sayang Allah, rindu Allah, kasih Allah, ya, tak tambah lalai. Allah bagi kita kelebihan demi kelebihan. Allah pelihara kita daripada segala aghyar. Ya, kita mohon pertolongan Allah. Tapi minta tuan-tuan dengan hati yang rendah diri dengan Allah. Minta kalau kita bangun malam, selalu saya pesan, bangun malam, kalau tuan-tuan tak dapat solat tak apa. Sekurang-kurangnya tuan-tuan duduk, tuan-tuan minta dengan Allah. Kita tak dapat solat pun tak apa. Bangun, tuan-tuan malas nak ambil semayang tak apa. Tuan-tuan terjaga tengah malam, tuan-tuan duduk sekejap. Tuan-tuan minta dengan Allah, tuan-tuan mengadu dengan Allah. Kemudian tuan-tuan tidur balik. Sebab Allah sayang, Allah kasih kepada suara-suara yang mengadu dengan Allah pada 2/3 malam. Tuan-tuan perasan tak? Kenapa ada beberapa malam yang Allah kejutkan kita pada 2/3 malam? Allah bangunkan kita pada pukul 3 pagi, kadang-kadang kita terjaga pukul 4 pagi. Kita dijagakan oleh Allah. Walau kita baru tidur, tapi dijagakan oleh Allah. Apa salahnya kita duduk atas katil, kita angkat tangan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kita minta dengan Allah. Dan suara-suara inilah yang menjadi suara yang disayangi oleh Allah, suara yang dikasihi oleh Allah. Itu je tuan-tuan, tak susah pun. Dengan Allah tak susah tuan-tuan. Cuma sama ada kita nampak atau kita tidak nampak. Itu saja tuan-tuan. Masya Allah, setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Sebelum saya tutup, Masya Allah, yang pertama saya nak wawarkan tentang camp cuti sekolah kita pada bulan 12, iaitu 7 dan 8 hari bulan, waktu pendaftaran sehingga 20 hari bulan. Sehingga 20 hari bulan, tuan-tuan tolong doakan program ini. Program ini kita buat tahun ini adalah tahun yang ke-15. Dah, di mana 15 kali. Tahun ni tak lihat dah 15 kali. Saya minta tuan-tuan doa. Sebab apa? Sebab saya bukan buat program macam orang lain. Kenapa Ustaz selalu buat macam ni? Satu, memang ini tuntutan ni. Yang kedua, sebenarnya tuan-tuan, saya nak didik hati saya sendiri. Saya nak didik hati saya, boleh tak saya bergantung terus dengan Allah? Boleh tak saya terus nak bergantung dengan Allah? Sebab itu saya buat program camp cuti sekolah ni 2 minggu tuan-tuan. Masak kami masakan, tidur dengan kami. Kami tak minta apa-apa yuran. Saya ikhlas hati. Siapa yang nak bagi-bagi 2 minggu. Alhamdulillah tuan-tuan, Masya Allah. Setiap tahun penyertaan, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita tengok pun, Masya Allah, sahabat-sahabat kita pun banyak yang bantu. Tahun lepas yang berikan kuliah tuan-tuan. Saya pun sini tak sangka Ustaz Aslin Ustaz Aslin datang. Saya rasa beberapa ustaz yang lain saya pun tak peringat. Setiap tahun ada sahaja tuan-tuan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tuan-tuan tolong doa. Saya minta doa. Doa apa? Supaya Allah masih beri peluang untuk kami buat kerja ni. Kadang-kadang orang tanya saya, Ustaz buat program macam ni dengan tak ada apa-apa, ada sponsor besar ke? Tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak percaya apa yang saya cakap, selalu orang cakap, alah Ustaz tu cakap dia, belakang dia ada sponsorship tak mana-mana, dia kata apa jahul apa nama, apa benda dah, mana punya syarikat besar-besar katanya, mana punya ni dah ada sponsor dia. Tuan-tuan tanya sendiri. Sebab saya tak nak nanti orang percaya cakap saya bulat-bulat. Tuan-tuan datang sekolah, tuan-tuan pergi Kuala Lumpur, tuan-tuan datang, tuan-tuan tanya setiap yang ada di madrasah itu. Tuan-tuan tanya, Ustaz buat program ni macam mana ada orang sponsor besar ke, gedebuk bagi kat Ustaz ke, macam mana? Tuan-tuan tanya sendiri. Sebab mungkin satu perkara yang susah untuk orang percaya tuan-tuan. Sebenarnya bukan tuan-tuan saja yang tak percaya, saya sendiri pun tak percaya. Saya sendiri tak percaya tuan-tuan. Saya tak percaya tuan-tuan. Segi akalnya saya sendiri pun tak percaya. Cumanya saya yakin dengan Allah. Yang tu Sebab kalau 2 minggu tuan-tuan, tahun lepas saja penyertaan 800 orang. Duit makan saja satu hari tuan-tuan hampir dekat RM1,500. Saya tak percaya tuan-tuan. Saya tak percaya. Saya sendiri tak percaya. Segi akalnya saya tak boleh terima. Dengan tidak ada yuran tetap dan sebagainya.
Kalau saya nak cari duit, tuan-tuan, Allah Rabbi, kami bukan masak telur, tuan-tuan, tak. Kami masak ayam, kami masak kambing, kami masak ikan, kami pun masak telur. Oh, sebab bagi sumbangan ikhlas kita beli telur je. Tak ada, tuan-tuan. Kami tak beli telur, kami beli ayam, tuan-tuan. Kami bagi peluang kat telur supaya jadi ayam. Dia dapat makan ayam, makan, tuan-tuan, Masya Allah, Masya Allah. Cuma tempat tidur tak sehebat manalah, sebab kami ada dom. Itu je yang kami ada, itu yang kami mampu sediakan. Kami mampu. Cuma kadang-kadang ada orang, apalah ustaz punya facilities tak cukup, jamban tak cukup. Sebenarnya jamban itu cukup, sebab masa tidak ada camp, jamban tu pada pelajar kami cukup. Tapi kalau dah 800 orang nak berak sekali, mana cukup, tuan-tuan? Jadi kalau nak buang air tu ikut turn lah, tuan-tuan. Jadi kadang-kadang Allah ini kami buat pun bukan kerana duit, tuan-tuan. Kami buat kerana nak ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Sebab kita nak didik anak-anak, kita bagikan Al-Quran, kita buat camp, kita periksa salat, kita suruh dia orang hafal juzuk amma, kita buat qiyam dan sebagainya. Itu yang kami mampu buat. Sebab itu kami tak nak minta apa-apa bayaran. Cuma saya minta doa dari seluruh masyarakat Islam bahawa Allah tidak cabut apa yang telah kami dikurniakan oleh Allah. Allah telah kurniakan pada kami perkara-perkara ni. Segi akalnya, selalu saya cakap dengan tuan-tuan, sekolah saya pun akan tutup segi akalnya. Segi akal, tuan-tuan. Api air saja jadi 10,000 lebih sekarang ni. Cecah 11,000 kadang-kadang. Segi akalnya, mana kami nak maintain, tuan-tuan? Kami tak boleh maintain. Tetapi jika Allah kehendaki, kamu tak boleh buat apa. Innama amrahu idza arada syai'an ayaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah kehendaki, kamu tak boleh buat apa. Inilah katakan kudrah Allah, qahar Allah, baiknya Allah pada kita. Cuma Allah tak ambil kita, Allah tak buang kita tempat yang jahat. Itu alhamdulillah. Betul, kita selalu syukur dengan Allah. Ya Allah, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Betul, saya nak didik hati saya sebenarnya. Boleh tak aku bergantung terus dengan Allah? Boleh tak aku bergantung terus dengan Allah? Ataupun aku masih lagi mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala? Sebab kita mengajar ni cakap memang senang, tuan-tuan. Cakap memang senang, ikhlas, jangan syirik, yakin. Tapi yang cakap ni yakin tak yakin. Yang cakap ni ikhlas tidak ikhlas. Yang cakap ini boleh tak syirik atau tidak syirik. Yang ni lah kita kena ajar diri kita dahulu sebenarnya. Sebab itu Syekh kami selalu disebut, jika suatu ilmu itu telah ada pada kamu, maka setiap lisan kalam yang keluar daripada perkataanmu akan menjadi nur, kata dia. Disebut macam tu. Saya tak faham, tuan-tuan. Dia kata, tuan, jika ilmu yang telah dijadikan ada pada kamu ni mana-mana wujudnya ilmu itu pada kamu. Dia kata, maksud kata wujud ilmu itu pada kamu, iaitu kamu dilaksanakan, diberikan oleh Allah pelaksanaan ilmu itu sendiri. Maka baru jadi nur. Bila ia jadi nur, baru ia berhubung kepada mustami'un. Baru masuk sini. Kata dia tak masuk. Dia tak masuk. Dia cuma jadi ilmu. Kita tak nak jadi ilmu, tuan-tuan. Kita tak nak jadi ilmu. Sebab ilmu tinggal. Waktu masuk kubur, ilmu tinggal. Zaukun tak tinggal. Zaukun ikut. Sebab rasa ni roh. Roh akan balik menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kemudian masya-Allah, saya nak ucap terima kasih pada semua orang yang memberikan sumbangan tentang tangga madrasah. Alhamdulillah, saya pun baru tengok dalam media masa sahabat madrasah tunjukkan pada saya proses tangga tu dah 3 suku dah.
hasil daripada pelajar kami buat. Kata saya sangat sayang kepada anak-anak saya, pelajar saya, sebab mereka ini tak kira penat, letih, apa semua, mereka tetap khidmat kepada Allah dan Rasul, buat kerana Allah dan Rasul dengan tidak ada apa-apa komplain sekalipun. Alhamdulillah. Baik itu tuan-tuan, masya-Allah, saya buat mereka pun macam anak saya, macam anak kandung saya sendiri. Dia orang nak makan apa, kita belikan dan sebagainya. Dia orang nak apa, kita bagi. Mudah-mudahan Allah balas mereka-mereka ini dengan jannah Allah Subhanahu wa taala, hasil pengorbanan mereka yang kami tak boleh balas. Kami tak boleh balas. Baik itu kadang-kadang bila ada sahabat-sahabat bertanya kepada saya, siapa buat ni ustaz? Pelajar kami. Dia orang tak percaya, tuan-tuan. Dia orang tak percaya. Ya ustaz, pelajar ustaz buat. Kalau tuan-tuan datang madrasah saya, rumah yang saya duduk sekarang 100% dibuat oleh pelajar saya. Mereka buat selama 7 bulan. Satu hari setelah selesai siap rumah saya, tuan-tuan, saya kira madrasah ni saya pindah 5 kali. Orang ni kahwin, saya pindah. Bagi rumah saya ke orang lain. Orang ni kahwin, saya pindah. Akhir sekali mereka buat rumah saya 7 bulan. Mereka setelah selesai rumah ni, tuan-tuan, mereka tanya dengan saya, ayah suka tak? Sebab saya dah tahu dah perangai anak-anak saya. Kalau saya kata saya tak suka, besok rumah ni hilang, roboh balik, tuan-tuan. Ini perangai dia. Jadi saya kena cakap saya suka. Alhamdulillah. Tuan-tuan tolong doakan mereka. Alhamdulillah, baru ni mereka baru siapkan satu pondok saya di tepi rumah. Saya buat satu pondok, lebih kurang dalam 8 kali 5 kaki. Pondok memang khususi pondok saya, tuan-tuan, di sebelah rumah. Alhamdulillah, mereka buat hasil tangan mereka. Tuan-tuan datang madrasah. Tuan-tuan datang madrasah. Saya cerita pun tak guna. Tuan-tuan datang madrasah, jadi panjang nanti. Tuan-tuan datang, lalu Kuala Lumpur, datang singgah sekejap, tengok sekejap. Jadi inilah yang saya katakan, apabila kita membuat sesuatu dengan kasih, maka kita akan menerima kasih, tuan-tuan. Bila kita menghulu dengan kasih, maka si pemberi akan merasakan kasih, lalu dia akan dapat imbal balik kasih sayang. Lepas itu kasih ini, tuan-tuan, Allah, daripada sifat Allah, iaitu Rahmanur Rahim. Lepas itu, masya Allah, tuan-tuan, akhir kalam saya, maka sebarkan kasih, kuatkan kasih antara kita, supaya di sana pun Allah tidak pisahkan kita. Mudah-mudahan dengan kasih yang ada pada kita semua, Allah jadi saksi, malaikat jadi saksi, supaya menjadi hujah. Besok kita dikumpulkan pada tempat yang sama, diletakkan pada tempat yang sama, iaitu jannah Allah Subhanahu wa taala. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin, ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kehadrat-Mu ya Arhamar Rahimin, kurniakan atas kami hidayah dan taufik-Mu atas setiap perkataan kami, atas amalan kami, atas segala perilaku kami ya Allah. Jangan keluarkan kami daripada rahmah-Mu, hidayah-Mu dan kasih sayang-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon dengan rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin, kami mohon dengan kebesaran-Mu ya Arhamar Rahimin, pilihlah kami ya Allah sebagai ahli jannah-Mu ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami di kalangan hamba-Mu yang baik. Isteri kami ya Allah, jadikan dia di kalangan isteri yang baik. Anak-anak kami anak yang baik. Menantu kami menantu yang baik. Ya Allah, kurniakan juga cucu kami dan keturunan kami di kalangan orang baik. Ya Allah, ada di dalam majlis ini ya Allah, ada di kalangan kami yang sakit ya Arhamar Rahimin. Sihatkan mereka ya Arhamar Rahimin, dan jadikanlah kesihatan itu mereka hampir kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ada juga di kalangan jamaah majlis kami, mereka telah berkahwin ya Allah, tetapi mereka belum dikurniakan zuriat. Kami tidak tahu apakah hikmahnya.
dalam rahsiamu ya Arhamar Rahimin. Sebagai hamba-Mu ya Allah, kami mohon kurniakan zuriat kepada mereka ya Allah, dan jadikan zuriat mereka itu sebagai amal jariah, sebagai penyambung kebaikan terus dalam agama-Mu, zuriat yang saleh dan salihah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, barakahkan kehidupan kami, barakahkan kehidupan kami, barakahkan pekerjaan kami. Jangan Kau cabut rahmat-Mu atas kami ya Allah, jangan Kau cabut kebaikan-Mu atas kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Arhamar Rahimin, segala kejahatan yang belum lagi kami berhenti ya Arhamar Rahimin, angkatlah ya Allah, bersihkanlah ya Allah, hilangkanlah ya Allah, agar kami menjadi hamba-Mu yang baik. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.